Okey guys, selamat datang ke Lepak Sembang Studio, yang mana kita buatkan podcast. So kali ini kita nak membicarakan sedikit sebanyak tentang kisah kami, sebab banyak orang tertanya-tanya. Sebab semenjak kami post sesi pengenalan episod 1, episod 2 dan masuk episod 3 ni, kami macam tertarik dengan satu soalan ke atas ni. Kami macam tertarik. Dia tanyakan pasal kisah kami dia. Mana datang nak 3 ekor? Mana datang? tiba-tiba tiga ni nak cakap artis pun bukan. Artis bukan Tiba-tiba buat kan? podcast video YouTube macam ni kan. Tiba-tiba macam ni dah booming. Macam kan? Semua orang cerita pasal kami. Bila keluar je orang cakap, ni Abang J ke? Ini Abang Didi ke kan? Jadi inilah masa dia kita, Jadi kita Sabar. Aku tahu banyak benda kau nak yes, cerita ni. kita excited kisah dia. Lepak lu. Kita nak ceritakan. Lepak lu, kita tarik nafas. Betul. Kita refresh balik kepala ni lagi. Kita share lagi kita. Let's go guys. Okay. Okey guys, kembali ke Lepak Sembang Studio, podcast hangat oleh 3 Daddy untuk bincangkan hari ni. Tapi sebenarnya Daddy. Daddy tu bajet dah gempak. Cool lah. Perut dah menampakkan macam Daddy guys. Kita 3 ni bapak orang lah. 3 Daddy Semua, tapi banyak yang tak percaya kita jadi bapa orang. Banyak yang DM kat situ, bang, dah kahwin ke? Oi, ni bahaya. Anak dah 7. Anak baik. Aku masih lagi 2. Bini Masuk 1. dengan anak tekak, bukan anak kucing lah aku tu. Tapi sebelum kita start ni guys, kita cakap terima kasih juga pada yang komen dekat TikTok, Yes, dekat betul. Instagram dan DM kita. Okey, terima kasih banyak-banyak pada korang. Sawari Cup. Ada yang komen untuk buat macam-macam tajuk, tapi kita tersentuh macam kau cakap je tentang kita. Kisah Apa benda, siapa kita ni Dari mana asal kita? Lepas tu betul juga, kadang terfikir juga kan, perlu juga kita ceritakan background kita, macam mana kita boleh sampai ke titik ni. Semoga yelah, mungkin orang-orang yang mengalami kisah kita dulu boleh capai kejayaan. Kita rasa pun kita dah berjaya sekarang ni. Aku yakin kita dah berjaya sekarang sebab ni, aku kan? pasti ada yang geng-geng kita yang lama dulu, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kita kecil-kecil dulu, Betul. juga tengok video ni. Betul, ada. Mungkin kita dapat jumpa, cari diorang balik kan. Yelah, setiap seorang tu, siapa-siapa pun lah yang dekat dunia ni mesti ada kisah dia. Yes, betul. Macam sekarang ni korang boleh tengok ni semua dah ni dah 33, 33. Ni 25. Aku paling muda kat sini. Kat ni terlalu deep. Ni tak boleh. Ini sabotage. Ini sabotage kan? Ini sabotage tak boleh. Itu tak sedar diri nama. Tak sedar. So tahu-tahu dah sekarang ni semua dah jadi bapa orang kan. So mesti ada cerita di sebalik. So kita bawakan episod kali ni untuk korang lebih kenal kita ni lebih rapat lah. Betul. Kita boleh ceritakan macam mana cara, yalah, macam mana kita dah ada kat atas kursi ni lah. Betul. Sebelum dia pancing kat aku, kita tanya dia dulu kan. Kita tanya. Sebab aku kenal Fad ni dululah. Memang sampai sekarang pun kita tahu budak flat. Kau memang kenal pada dia pada zaman kecil kan? Zaman nak kata zaman sekolah. Zaman sekolah lah. Geng-geng budak flat. Geng-geng budak flat. Tapi kita duduk jauh. Dia duduk dekat Kepong. Kepong Jinjang. Jinjang. Siapa tak tahu kawasan Jinjang. Jinjang berdarah guys. Lu masuk, lu tekan keluar itu Jinjang. Dekat situlah dia. Yang tu aku tu macam tertarik. Kita keluarkan kisah dia ni dari flat, dari Jinjang kan, kawasan merah. Dia boleh jadi sekarang macam ni. So untuk aku sendiri, aku terinspirasi juga lah macam mana dia boleh keluar kan. Aku ingat aku seorang je handal kan. Ada gambar. Aku tengok gambar-gambar dulu. Ada gambar dulu. Banyak tu aku rasa boleh cari kat dalam MySpace. Itu pun kalau masih ada lagi lah. MySpace dah tak ada, dah bankrupt guys, dah tak ada. Jadi jom kita korek macam mana, dari mana dia sekolah dia, macam mana dia keluar dari tempat tu. Kita tahu kalau flat tu memang black area kan. Kita bukan nak blame, tapi lingkungan tu, circle tu, then memang nak keluar dari circle macam tu memang perlukan kerja keras. So kita tanyalah beliau sendiri. Kau budak flat mana?
Okay. Jangan tanya. Dia budak merah ni guys. Okay, aku duduk dekat flat PPR Beringin, Jinjang Utara, Kepong. Okay. Sebelum tu pemindahan daripada Segambut. Masuk kau duduk Segambut tu rumah PPR juga ke? Tak, rumah panjang. Oh, rumah Setinggan. setinggan. Setinggan, yes. Atap bersatu. Yes, rumah setinggan. So bersetinggan tu setiap orang tu diberi untuk duduk sewa dekat rumah flat. So bermulalah kisah hidup. Time tu aku pindah ke rumah flat tu, kalau tak salah aku time tu aku form 2 kot. Tahun? Wih, Form 2 lupa lah aku. mesti dia tahun 2003 tak silap. Lebih kurang lah. Macam tu lah. Sebab aku dia sama nombor-nombor sekolah memang aku. tak ingat lah. Kita tahun tu kita kurangkan 1. Macam tu je aku senang kira. So aku sekolah kira sambung juga. Time aku duduk Segambut and even aku dah berpindah ke Jinjang Utara tu, aku sekolah di sekolah rendah Batu Empat. Batu Batu Empat. Empat Jalan Ipoh. Oh, Jalan Ipoh. Sebelah Raja Ali. Okey. Sebelah Raja Ali. Tapi aku rasa yang Batu Empat tu dah tak ada. Dia, ataupun dah tukar nama macam Tu tu. sekolah budak jahat tu kan? Skodah banyak budak-budak pada Segambut. Senang cerita, aku dengar sekolah rendah tu adalah sekolah yang budak-budak yang dorang kalau kau tahu kan ada sekolah Seri Delima, Raja Ali. Mana-mana yang baki-baki yang tak dapat masuk tu pindah ke sekolah Batu Empat tu. Oh, maksudnya pada Sebenarnya daripada kau sekolah rendah tu kau dah masuk sekolah budak-budak jahat. budak-budak tu lah. Aku tak tahu. Aku time sekolah rendah tu aku pengasuh sumber bai. Baju warna pink. Ayuh. Dan aku sampai sekarang yang aku tak boleh lupa tu. Aku ingat lagi daripada aku sekolah pengawas sumber tu, daripada aku darjah 4 dengan darjah 5. Batch darjah 4 dengan darjah 5 tu, akulah seorang-seorangnya budak lelaki pengawas sumber. Mesti Yang lain semua tu? Tak ada, mesti Perempuan, semua perempuan. Mesti dia comel dulu kot. Comel, badan montel. Rambut sikat tepi, Rambut sikat tepi. baju pink, Sampai sekarang. kasut Spark, strap. Sekolah sepak siapa? Spark kan? Spark. Okay, so aku sekolah menengah pula, sekolah menengah Raja Abdullah. Dekat King Dollah High School namanya. Apa? Acah-acah je. King Dollah High School. Tapi Oh. nama sekolah Raja Abdullah. Kira macam nak convert Bukit Anas lah ni. St. So, John, St. John. Lepas aku sekolah tu, disebabkan aku pun belajar teknologi maklumat dekat sekolah Raja Abdullah tu, aku study multimedia lah dekat Cosmo Point. So nak dipendekkan cerita tu, sebenarnya lepas aku study tu okay, nak cerita pasal macam mana aku boleh berkecimpung lah dengan career aku sekarang ni. Boleh kata life aku dekat rumah flat tu, memang orang pun tahu. Even Amandra pun sendiri buat lagu suruh budak-budak flat dibangkit. Budak flat jauh. Bukan jauh. Bangkit. Bangun. Kau lagu mana kau dengar ni? Sebab bila orang mention pasal rumah flat ataupun budak-budak flat ni, diorang tahu dia punya mentality ataupun bagi aku diorang ni terlampau selesa dengan komuniti diorang lah. So bilanya lepas aku dah habis study tu, aku ada satu time aku bekerja macam-macam aku kerja dulu, sampai satu time aku keluar daripada kawasan circle budak flat tu. Kau berapa tahun kau duduk kat flat tu? Berapa tahun ni? Aku rasa daripada start aku form 2 tu, boleh kata sampai umur aku 22. So Apa yang menyebabkan kau rasa macam duduk kat flat ni terlalu circle? Maksud kau buruk ke bagus? Aku tak cakap buruk lah, tapi aku rasa community dia. Yes, betul. Community mentality tu sendiri. Mentality kan. Sebab mentality community dia. Sebab kita pun tahu, kita bukan nak menilai budak flat begini, tapi given kita pun budak kampung compare dengan budak flat, dia orang lagi lasak tau. Memang. Budak flat lagi lasak lah. Lasak tu ibarat dia macam double meaning lah. Lagi advance lah. Lagi advance. Tapi dia budak pusat sumber. Itulah tu yang menjadi inspirasi tu, macam mana dia dari kat situ. Yelah, kita pun tahu ekonomi dekat flat macam mana. Lepas tu circle dekat flat macam mana, pengaruh dekat flat macam mana. Lagi satu, waktu aku keluar tu, aku rasa aku dah tanam kat diri kot. Sebenarnya waktu aku berpindah tu ke flat tu, waktu aku form 2, ingat lagi, hujung tahun form 2 tu, time tu
arwah ayah aku meninggal lah tentu. Aku Kat tahu, flat, aku tahu. flat beringin tu. Sebelum nak berpindah, ngam-ngam nak berpindah. aku tahu, Maksudnya aku dapat dah situ. dalam proses pemindahan daripada rumah lama tu nak masuk ke rumah PPR tu. So aku rasa aku patut buat something kat family aku kot. Aku pun anak sulung kan. Yelah, long kan. So tentu aku banyaklah berniaga dengan mak aku. Dia ni banyak save sangat ni. Aku nak tanya, apa benda jahat yang kau pernah buat kat flat tu? Dia ni save sangat ni. Buat jahat rasanya lepas-lepas tu. Lepas-lepas tu lah. Sebab aku ada time aku berhijrah keluar. Aku berhijrah, aku keluar, aku cakap, aku mention aku keluar berserkel tu. Sebab time tu ada masa tu aku sewa dengan geng-geng lah. Bujang lah, rumah Time bujang tu lah lah. kenal dunia sikit. Dekat flat tu. Sebab dekat flat tu aku lebih macam nak menjaga sebab orang kenal aku. Sebab arwah ayah aku ni dia pengulu dekat kawasan rumah lama tu. Tak, lepas tu tak silap aku, mak aku Nak mengaji kotor lah. kampung. Mak dia mak cikgu aku ngaji. boleh kata arwah mak aku tu ajar mengaji lah. Cikgu ngaji. kat rumah. Bukan kaleng-kaleng tapi anak dia. Benda yang kau belajar, kau belajar dekat flat tu. Apa benda yang kau belajar? Lagi satu yang macam aku cakap, golongan-golongan tu macam dekat flat sendiri tu ada mana-mana pun ada side negatif. Tapi side negatif yang aku nampak kat situ ialah dengan ada juga aku termasuk dengan geng-geng orang tarik bulan. Tapi aku tak join. Maksudnya aku tak join sekali dengan Tak diorang terjerumus lah. Aku lah. teman diorang Betul, lah. betul, Aku teman betul. macam ni. Jenama apa dia pakai tarik bulan tu? Dunlop pun. Kambing. So bila aku dah berhijrah ke Shah Alam, time tu aku bekerja dengan company tu, semua dari situlah sikit-sikit Dapat network lah. network tu tak lagi lah. Tak Aku rasa jugalah. skill aku start fotografi tu kat situ. Daripada aku main-main saya saja sampai Time tu kita dah kenal ke masa kau minat fotografi ni? Kita dah kenal? Aku rasa belum kan? belum. Yang kita kenal tu dalam masa sebelum aku berhijrah ke Shah Alam tu lah. Okay. Tapi aku tahu kau memang pada dulu lagi kau memang minat bidang art kan. Kau pandai melukis kan. Sebab memang waktu dekat sekolah dulu pun memang aku ambil jurusan seni juga. Sama kita geng kita. Dia budak-budak nerd lah. Budak-budak nerd lah kiranya. Even aku ingat waktu SPM sekalipun macam aku dah habis ni. Dah lukis. Okey, aku ambil bukan subjek, tajuk satu. Aku lukis. Aku dah settle, tengok member aku sakit kepala, tak tahu nak buat macam mana kan. Pengawas ke depan SPM ni. Pengawas ke depan tukar kertas. Dia pegang kertas aku ambil kertas dia. Aku tak ada cakap aku pandai sangat bab Cikgu seni tu. Ni orang dia cikgu. Cumanya sebab minat cikgu. gila. Ni orang dia cikgu. Ni orang dia. Sebab minat sangat lah dengan seni tu. So aku macam mana aku dah belajar multimedia sampai sekarang ni aku dah buat foto, video and jadi. Tapi betul lah, kita tengok-tengok balik kan pengaruh dekat flat. Nak keluar dari situ tu kan dengan keadaan yelah budak flat tak kenal, mana yang tak kenal barai deh. Sebab kan? kalau kau join hanyut habis. Betul kan, hanyut kan. Tapi itulah. Kena pandai bawa diri. Betul, kena mental kena kuat juga kan. Kalau Tapi tak kuat, brotherhood, kasih tahu aku kalau budak-budak flat ni brotherhood orang kuat lah. Tapi sebelum aku pergi berhijrah ke Shah Alam tu, waktu lepas sekolah tu, aku terjumpa dengan J pula. Time tu. Aku time tu kenal dia zaman-zaman Shuffle lah. Shuffle. Sama Shuffle. Sekarang Shuffle naik balik. Budak kasut arus. Zaman-zaman. Zaman-zaman. Itu tu sama-sama kebangkitan. Tapi dia ada satu time tengah lepak. Itu bukan, itu raver. Tapi ada satu time tu zaman lepak, tiba-tiba J menghilangkan diri. So tu apa kata tanya J pula? Kalau Kau kena tangkap ke apa? bukan. Kalau aku pula lah kan. Aku ni asal aku dari Gombak. Dekat sana lah aku membesar, dekat sana lah aku nak kata berkawan, kawan aku semua luar dari Gombak. Aku untuk kawan sendiri yang dekat Gombak tu, kawan sekolah je kot. Aku sekolah rendah dulu dekat Sekolah Kebangsaan Gombak 2. Itu dekat border antara KL dan Selangor. Gombak 2 dekat mana? Dekat Dia ada 2 sekolah dalam tu. Ada Gombak 1 KL punya, Gombak 2 Selangor punya. Dalam satu pagar. Kita orang Gombak 2 lencana biru. Lencana hijau. Gombak 1 dia lencana biru. Jadi aku sekolah kat sana. Kalau sekolah macam biasa. Tapi aku dulu memang balik sekolah aku akan tolong mak aku berniaga. Aku memang berniaga dari dulu. Pada zaman ni zaman kau sekolah menengah ke? Sekolah rendah. Aku dah jam 4 dah berniaga dah. So siapa yang duduk dekat Gombak tu, kalau tahu Ong Tai Kim depan KFC tu, yang jual tudung, yang jual pen,
Saya lah tu. Sekarang saya dah besar. Yang dekat Simpang 3 nak masuk ke Danau Kota kan? Itu Medan Idaman. Medan Idaman belum ada lagi tu. Dulu yang ada Pasar Raya Ontai Kim, KFC, McD, itu dia yang popular. So aku meniaga dekat depan KFC tu. Aku meniaga tudung. Kau sumpit ni. So memang aku membesar dekat Ontai Kim tu. Tapi aku membesar dalam keadaan mak aku betul-betul didik. Mak aku tak nak bagi aku bercampur, tak nak bagi aku berkawan. So memang balik sekolah, aku angkat beg kau. Dulu aku ingat lagi, aku jual pen Parker. Pen yang refill tu. Pen Parker. Montblanc, pen Parker, tak tahu kan. Tak pernah belajar. Pakai pen tu. Pakai pen. Bukan pada Parker. Bukan pada Parker. Tak boleh. Wek. Dia bukan. Jadi mak aku memang sibuk kan aku balik sekolah. Sampai kan aku buat kerja sekolah pun kat kedai. Sampailah beranjak ke sekolah menengah. Sampai sekolah menengah kita dah dewasa sikit, kita dah rasa macam ada malu sikit. Kita meniaga, kadang aku meniaga sorok-sorok. Tapi ada seorang cikgu tu beritahu aku sekolah menengah dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia. Orang panggil Semengkep. Orang kenal tu. Semengkep. Semangkuk. Bukan. Semengkep tu kalau orang cakap Semengkep tu Gombak Setia punya sekolah. Jadi yang 1-2 tu lah. Bukan, ni lain dekat situ juga, dekat Gombak Setia. Banyak sekolah Gombak. Sekolah Taman Melati ada. Dekat-dekat di situ lah tu. Jadi aku sekolah dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia tu. Dah ada rasa macam, yelah kita dah besar kan. Rasa macam madu sikit kawan nampak. Tapi ada seorang cikgu tu beritahu, J, awak seorang murid yang lain, kata dia. Orang lain sibuk dengan mainan. Betul lah, ni bukan angkat bakul sendiri. Bukan. Tapi ini macam mana aku keluar circle. Tapi adalah sisi buruk dia. Yang ini masa kita cerita pasal sekolah lah. Sekolah aku pun boleh dikatakan nerd jugalah. Tak pandai melepak, tapi lepak sisi lah main Counter Strike. Itu siapa tak lepak? King of Counter Strike. Jangan. Aku kalau dah pegang B46, settle. B36, B56, B24. Aku B46 aku naik atas bumbung, settle semua. Jangan Keluar mati. Aku tunggu kat lorong je. Lorong tangga belakang. Susah. Aku pakai Ingat. Aku pakai button 5 C4. Ingat. Boom. Aku pakai SB ni. Impulse jangan main. Baru hidup B46. Naik atas bumbung, settle. So semua dah pengal. So memang itu lagi aku dulu balik sekolah pun aku lepak dekat sisi. Lepas berniaga lepak dekat sisi. So dunia aku macam tu je. Aku balik sekolah aku berniaga. Masa free aku lepak sisi. Macam tu sampai sekolah menengah. Sampai satu cikgu tu bagi tahu aku, J, awak ni lain, kata dia kan. Tirulah J. Sampai dia cakap kan, tiru J. Dia balik sekolah dia tolong mak dia. Kadang malu juga tapi rasa macam aku lain pada lain lah. Dulu kau tak berniaga makanan lah? Belum. Tapi ada juga, mak aku dah berniaga makan juga. Mak aku dah berniaga, dah ada kedai makan, dah ada kedai tudung. Tapi mak aku suruh fokus kat tudung. Time tu tudung tengah nak naik bawal. Kau beli tudung kat time tu? Ada gambar. Tengok gambar. Nampak guys, dah maju sikit buka tudung. Apa nak jadi? Kita dah pindah guys. Jadi kan, dunia gelap aku selepas sekolah. Selepas sekolah, masa form 5, habis SPM. Time tu aku cakap dengan mak aku, tak apalah mak, boleh tak hold dalam setahun. Aku nak menganggur setahun. Sebab tengah fikir-fikir aku. Sebab mak aku ni paksa aku masuk ke sekolah medik. Aku tak minat. Aku minat design. Yelah kita dulu zaman-zaman budak-budak lepak kan. Sekolah yang kita nampak Lee Kok Wing kan, design apa semua, fotografer apa semua kan. Jadi mak aku tak bagi juga. So aku mengganggu dalam masa setahun ke 2 tahun aku mengganggu. Kat situlah dunia ni betul habis sekolah lah. Betul habis sekolah. Aku dah habis sekolah tu. Umur 17 lah habis SPM. Kau dah? Time tu baru time tu lah aku dunia kegelapan. Lepak malam. Macam menarik kegelapan ni. Lepak malam macam-macam. Macam-macam lah. Apa tak ada. Jangan save sangat. Tak ada. Dia boleh katakanlah kita singkatkan je cerita dia. Tak ada kejahatan yang aku termiss. You know me right. Bapak segala kejahatan ni dulu ni. Semua. Nampak nerd kan. Tapi dekat Gombak orang tak kenal aku. Itu aku bersih. Aku main bersih. Kau main luar dekat Gombak, dekat area kampung orang tak kenal aku pun. Aku ni apa. Tapi bila dah keluar, dekat situlah orang kenal. Orang kenal aku bila aku dah lepak dekat KL kan. Kenal dengan geng-geng Sentol, Kampung Pandan. Semua geng-geng ni lah, geng-geng. Jumpa. Ni korang dua ni bila korang tengah sekolah,
dengan betul-betul habis sekolah. Yes, dah habis sekolah. Zaman-zaman sekolah tu lagi belum jumpa lagi. Bila dah habis sekolah tu, kat situlah dunia kegelapan. Time tu aku jumpa dia tengah shuffle. Tengah shuffle. So tengah gesek-gesek. memang zaman kita dulu tu tak ada gadget. So memang komuniti kita tu kuat. So dulu dengan budak shuffle dia, dengan break dance. Tapi kalau break dance terkeja-keja, tertunggi aku tak pandai. Tapi bila shuffle aku masuk. Sampailah terbentuknya Hastara Republic. Tapi aku tak join pun Hastara Republic. Hastara Republic. Bila HR dah naik, mak aku terpaksa juga pergi belajar. So maksud dia bila dah dunia dah macam pop dah semua aku dah jalan. Yelah, sebab zaman tu korang tak balik rumah. Kalau balik pun lewat 3-4 pagi balik. Kau tengah zaman-zaman budak-budak, boleh kata budak-budak. Betul, zaman-zaman budak-budak. Zaman memberontak zaman kita nak kenal dunia kan. Bila kita nak kenal dunia tu kadang tak balik. Tapi macam mana pun aku tak balik, subuh tu mesti aku kena ada kat ni buka kedai. Aku teringin nak tengok zaman korang sekolah muka macam mana Abai. Itu aku tak tahu nak cari gambar zaman tu. Aku ada gambar tu. Tengok ni guys. Kita ada seorang member yang suka simpan benda-benda macam tu. Ada je gambar-gambar tu. Tapi sekolah kita jauh, tapi komuniti kita kuat bila kita dah ada group dekat luar macam dekat KL, kita lepak kat KL. Kat situlah komuniti. Semua bercampur, yang dari Sentol, yang dari Ampang, yang dari macam-macam lah. Jadi kat situlah dunia kegelapan. So macam mana aku keluar daripada dunia kegelapan tu, maksud dia ialah shuffle juga. Yang belakang dia lain macam. Maksud dia ialah korang semua tahulah kan dunia. Ialah dunia sebab kalau relate dengan shuffle time tu, dia maksudnya macam bila satu level tu diorang suka main kat kelab-kelab. Dekat kelab. Sebab bila diorang dah bosan main dekat Uptown Ceras, dan Uptown Ceras pun kena tutup guys. Kita tak petik semua budak shuffle. Kita tak petik. Tapi boleh dikatakan setiap kaki budak-budak shuffle pernah melangkah ke sana. Ni masa korang masuk kelab aku nak tanya macam tertarik dengan korang punya shuffle ni kan. Aku pun budak shuffle. Aku nak tanya, korang masuk kelab tu umur berapa? Dah cukup umur ke ataupun korang memang rasanya 18 tahun ke atas dah? Tak cukup lagi sebenarnya. Sebab dalam cerita kelab tu pun ada zaman yang macam curi-curi masuk apa benda tu. Betul. So kalau cerita dengan lebih lanjut lagi, kita sambung lah, kita break kejap lah. Yes guys. Kita break sekejap guys. Aku rasa macam dah ada anggota kat luar tu tunggu korang ni. Okay, sama keluar balik. Okay, jumpa lagi guys. Okay.